Apa itu OPP? Lama juga nak faham tu. Opportunity Product Presentation. So, opportunity adalah peluang. Jadi, dalam satu botol yang akan kita ceritakan pada malam ini mempunyai peluang. Peluang dan nilai untuk mengubah kehidupan seseorang. Okey, dia boleh dapat kesihatan, dia boleh dapat kebebasan keuangan, dia boleh dapat kebahagiaan, dan dia boleh memberi dan membahagiakan orang lain. Betul tak? Betul. Okey, anda kata betul. Pada yang baru datang malam ni, percaya? Bagus. Kalau kata percaya, sah-sah tipu. Okey. Yang pertama, kita tengok kenyataan hakikat yang berlaku pada hari ini berdasarkan laporan daripada WHO. 74% penduduk dunia mati disebabkan oleh penyakit-penyakit kronik. Bukan disebabkan oleh gempa bumi, bukan disebabkan oleh banjir, bukan disebabkan kadar kematian akibat kemalangan, tetapi penyakit yang macam carta lagu popular. Paling popular sekarang ialah sakit jantung. Ada orang sakit jantung di sini? Ada. Yang kedua ialah stroke. Ada stroke di sini? Ada. Anda tengok, semua kena toing-toing-toing dekat kita. Mungkin kita tak, tapi terlintas tak di kepala kita, ada orang yang kita kenal mempunyai masalah ni. Betul? Ya. Itulah nama dia fakta, bukannya auta. Okey, setiap kali apabila doktor bagi tahu pada pesakit kanser tu, anda hanya ada 6 bulan lagi untuk meneruskan kehidupan. Berdepang macam kena hukuman mati tanpa kesalahan. Tapi ada atau tidak di sana jalan penyelesaian. Nak cari penyelesaian, kena cari punca. Apa dia punca yang mengakibatkan penyakit tu? Penuaan. Siapa yang makin tua? Ya ke? Muda. Wah. Okey, penuaan berlaku. Kita makan tak ikut sistem. Kita tak dapat nak elakkan apa ni pencemaran yang berlaku, and then stress. Betul tak? Semua tu berlaku pada siapa? Pada pokok tak? Kiri. Manusia yang hidup. Maka bila dikaji dan dikaji, setakat seumur hidup kita ini, kita tahu kita boleh sembuh dari penyakit hanya dengan makan ubat dari hospital, betul? Tapi doktor kata makan ubat sampai Habis. siapa suruh makan sampai mati nak makan juga? Tanya dekat orang yang bila dia cakap tak apa nak makan ubat hospital. Okey? Alright. Sekarang punca kita dah tahu, dan saintis pula membuat berbagai usaha kajian sehinggalah ditemukan rupanya balik kepada asal kejadian manusia baru tahu boleh rawat, boleh atasi masalah orang atau insan atau golongan atau makhluk yang bernama manusia. Jadi kita ni lahir jadi daripada apa? Dalam kajian sains telah menunjukkan bahawa manusia itu berasal daripada stem cell, iaitu sel induk. Di mana berlaku? Ada siapa jumpa anak mula betul? Keluar dari pokok? Tidak. Jadi manusia itu lahir dari rahim seorang wanita bernama ibu. Betul? Apa yang berlaku ialah apabila berlaku persenyawaan di antara ovum dan sperma, maka akan mula membentuk satu zygote, blastosis. Apa ni? Segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Dia kata segumpal darah yang akan mula berganda, menduplikasi. Tak ada siapa pergi bubuh tangan, tak ada siapa pasang kaki, betul tak? Tapi dia terbentuk sendiri, berganda sendiri di dalam rahim itu 9 bulan 10 hari. Nah, lengkap. Seorang manusia bukan nampak luaran sahaja. Ada jantung, ada limpa, ada hati, mata, rambut semua. Betul-betul? Betul. Okey. Jadi sekarang ni anda faham manusia berasal daripada? Yes. Jadi nak rawat mestilah kita pergi guna stem cell juga. Baik, siapa yang percaya benda ni? Ya, sebab dah cuba. Tapi bagi yang baru, macam mana nak tahu betul ke stem cell berkesan apa semua? Maklumat di hujung jari, di akhbar-akhbar ada diceritakan tentang kejayaan terapi stem cell. Maknanya benda ni bukan masih dalam peringkat uji kaji, dah terbukti berkesan. Akhbar cerita perkara yang benar. Times apa semua di sini dinyatakan ada kejayaan. HIV AIDS dulu kata tak ada ubat, betul? Boleh disembuhkan dengan
dengan terapi stem cell. Dan kita faham bahawa dia menduplikasi dan membaik pulih, membina semula sehingga dapat sembuh. Ada orang yang umur 100 tahun, dalaman dia macam baru, 50 tahun punya enjin. Itu dia terapi stem cell. Jadi kalau kereta agak-agak hak lama tu, dia kena pergi apa? Overhaul apa semua, betul tak? Tukar enjin baru kan. Manusia tak boleh nak buka bawa kelak ambil jantung lain bubuh semua, betul tak? But ini stem cell therapy yang telah diakui benar melalui akhbar-akhbar. So when benda ni sangat bagus, macam mana kita nak dapatkan terapi stem cell? Boleh beli di kedai? Kena selam di dasar laut? Tak, ada kaedah-kaedah yang telah dilakukan oleh orang-orang tertentu, VIPs, artis apa semua, nak dapatkan stem cell ini supaya dia stay muda dan cantik. Seperti suntikan terapi stem cell di Switzerland. Kosnya sangat tinggi, sebab tu tak ramai. Semua orang kata, jom pergi Switzerland, kita bakal cucuk stem cell. Kan? Sebab dia sangat mahal, hanya pada golongan tertentu. Okey, kaedah nombor 1 sangat mahal. Kaedah yang kedua pula ialah melalui transplant. Transplant bermaksud perlu melalui pembedahan. Pembedahan untuk terapi stem cell. Tidak boleh menggunakan bius kerana sel hidup itu perlu dijaga kualitinya baru dimasukkan. So, nakkah pergi buat transplant tanpa bius? Menyakitkan. Okey, dan yang ketiganya ialah cara yang agak famous juga, iaitu melalui simpanan bank darah tali pusat. Orang gamala anak yang baru lahir itu hanya perlu dirawat dengan ambil stem cell dia sendiri yang disimpan dalam bank tali pusat. Ibu bapa pun boleh tumpang sekali juga. Cuma kaedah ini ada had masa. Dia tak boleh tahan lama, takat 20 tahun sahaja. Jadi apa berlaku jika anak ini dah lepas umur 20 tahun baru disahkan mengidap kanser, dia tak boleh ambil dah dia punya stem cell dia yang disimpan di bank itu. Jadi kaedah ini juga mempunyai kelemahan. Dan ada lagi kaedah-kaedah lain yang tidak selamat dan sebagainya. Jadi kalau kaedah ni satu sangat mahal, kedua menyakitkan, ketiga ada masa yang terhad, dia tak boleh tahan lama dan tidak selamat, maka apakah penyelesaian pada kita? Masalah bukan untuk difikir-fikir sampai tak boleh nak selesai, tapi masalah perlu diselesaikan. Maka timbullah kajian saintifik yang meletakkan kaedah-kaedah yang ataupun teknologi biotek untuk mengatasi masalah tadi. Betul. Satu lagi cara yang sangat mudah dan jimat, tak perlu duit semua. Pergi exercise. Ada? Rajin lah. Yang amalkan makan suplemen. Kita biasa dengar benda tu, betul? Tapi ternyata dalam dunia yang serba canggih, kita kena bergerak maju seiring dengan kemajuan itu. Kalau tidak, orang pakai handphone, kita duk pakai Nokia cokiau tu. Kan, orang boleh tengok TikTok macam-macam, kita duk dengar saja cerita. Betul tak? Kan? Okey, sekarang ni teknologi canggih yang ada dan sangat rugi jika anda tidak ambil manfaat daripada ini. Pertama ialah teknologi pembekuan kering, di mana stem cell hidup dapat dikering dan dibekukan sehingga ia mampu bertahan selama 2 hingga 3 tahun. Selesai tak masalah tadi yang kata had masa tu? Kan? Sel hidup bukan sel yang kadang-kadang bila orang kata bacuh dalam bentuk serbuk semua minta maaf. Yang tu saya tak percaya. Jadi anda bila ada orang lain claim kata dia punya produk stem cell bagus, don't be fooled by them. Boleh? Stem cell hidup, teknologi pembekuan kering akan bertahan dan terus hidup. Dan kedua, dalam satu kapsul itu dia ada peti air. Dia masukkan pula gas nitrogen, keluarkan oksigen. Pasal apa dia tak mau ada oksigen? Virus, bakteria boleh hidup. Jika dia duduk dalam tu, maka akan merosakkan bahan-bahan lain yang ada dan stem cell yang hidup tadi. Faham? Ya. Okey, jadi tak mau benda dalam tu jadi fungus, basi, berkulat dan berbakteria. So now teknologi nitrogen masuk. Yang ketiga ialah teknologi luak pula, saduran enterik. Bila kapsul itu ada saduran enterik masuk dalam perut kita, tak terjejas oleh asid hidroklorik.
Tengok, kenapa ubat lain perlu doktor bagi prescription berapa miligram, berapa biji, berapa kali makan, betul? Sebab doktor saja tahu badan orang yang demam perlu berapa banyak paracetamol. Jadi dia bagi makan 2 biji berapa, 500 mg, 500 mg, 1000 mg, masuk dalam asid hidroklorik, rosak 700 mg, tinggal 300 je badan dia nak serap. Faham? Hebat teknologi enteric coating pada kapsul ini, dia dapat menahan daripada pecah ke, tak rosak, sebab kita nak sel hidup tu sampai kat mana? Dekat badan kita. Jadi we don't want, tidak mahu pembaziran berlaku pada kos yang sangat tinggi. Kita nak penawar ajaib ini maksimum dapat kita manfaatkan. Boleh? Itu enteric coated. Yang ketiga, sekarang ni yang dua tu, emulsifikasi dan teknologi biosoft gel ni serupa macam ada guard. Bila kata nak masuk pintu, masuk cepat, dia jaga bagi tolak, push bagi cepat. Boleh faham? Yes, once you have this teknologi dalam kapsul itu, barulah kita dapat manfaat. Sekarang ni macam saya nak sharing dekat you all OPP ini, it have to be super critical extract supaya saya tak payah cakap lama-lama, saya boleh turun cepat-cepat, anda faham parti daripada apa yang ada. Okay, so this is what we have, the latest. Saya suka sangat super critical extraction, penyaringan kritikal. Kalau kritikal tu makna serius gila, and then super pula lagi untuk pastikan setiap ingredient atau bahan yang dah dipilih, yang dikaji sedemikian rupa, berjuta kali punya eksperimen, dapat kita ambil semaksimum mungkin sampai 99%. Hebat tak? Tepukan untuk Butcher 7 Railway International. Apa tu orang baru kata dia tu semangat sangat. Ni lah nak habaq penawar ajaib, tak ada kat mana-mana dah dalam dunia. Kot besar pergi duduk di bulan, ada yang jauh lebih hebat? Saya tak pasti. Tapi di dunia ni teknologi yang ada, kalau kita masih duduk sat nak fikir, awak kita boleh pergi buat kat dapur belakang rumah, tembuk-tembuk dalam lesung macam-macam. You tak akan dapat benda yang sehebat ini. Tak cukup dengan teknologi itu, bahan-bahan yang di patent. Apa itu patented? Tak ramai berani guna perkataan ini. Hak cipta terpelihara. Makna dia, tak ada orang boleh guna benda yang sama. Kalau dia claim saya pun ada benda ni, walaupun salah satu, itu tipu. Faham? Jadi kita adalah satu produk yang sangat unik. Your keunikan itu tak ada pada orang lain. Kehebatan dia, apa bahan dia? Yang pertama ialah cervicenta, iaitu bahagian plasenta rusa. Okey, mana mai plasenta rusa ni? Of course daripada rusa betina yang dah beranak. Okay, kita tak sembelih dia, kita tak bunuh dia, kita tak ambil seluruh plasenta itu, kisang bubuh dalam kapsul, nah makan, dah. This is very high tech. Dia ambil hanya tisu yang ada pada bahagian tali pusat, dia tak perlu grind the whole placenta. Now, kalau you tengok dekat YouTube, manusia punya lah pelik, sebab dia tahu placenta is a very good ubat untuk kita pulih, sebab dia sumber stem cell yang terbaik. Dia pun makan uri dia sendiri lepas bersalin. Ingatkan kucing dia buat benda tu. Tapi manusia sekarang punya mencari sesuai. Tapi kita sangat beruntung kerana bahan ini dah dikaji dan diambil. Dia pastikan ia stay hidup dengan teknologi yang ada tadi, betul? Cervicenta daripada uri rusa betina. And then the next one is the Vasenta daripada rusa jantan pula. Apa yang rusa betina tak ada? Ya, pandai. Nak jadi cikgu hari ni. Dia pandai belakang. Okay, so now tanduk rusa bila kita potong, dia akan tumbuh balik. Satu hari mungkin 1 hingga 2 milimeter, seperti 2 atau 3 kali lilitan rambut. Hanya setebal itu. Dan untuk pastikan kita dapat yang terbaik, dia tak ambil seluruh tanduk tu, ambil the best part, the best of the best. Faham? Yang nipis itu, tahu tak? Hak yang 1 mm, 2 mm tu ada khasiat apa? Dia sangat powerful, boleh menduplikasi dengan begitu cepat, sehebat seekor anak rusa. Wih, 1 slice
habis tu masuk dalam kapsul kita makan. Ada power duplikasi macam sekok anak usa. Ui, janganlah bayang macam anda makan sekok anak usa panggang. Tak, kita nak habang anak rusa, baby ni, dia cepat membesar, betul? Jadi kuasa menduplikasi itu sangat pantas berlaku. Wow, happynya kalau benda tu masuk dalam badan kita. New cell regenerate dengan begitu pantas. Kedua, kan tadi dua dah. Yang ketiga ialah ginseng. Bukan sembarangan, hanya ditanam di New Zealand, di kawasan pergunungan gunung berapi. Daripada tanah dia yang subur, lava tu. Tu dia, bukan biasa-biasa punya baja tek kambing baja apa. Okey? Jadi ginseng tadi ni adalah berperanan untuk menyah kanser. Berita gembira pada pesakit kanser tahap 3, tahap 4. Sebelum ni Pertier 6 kita berjaya pada tahap 1, tahap 2, sembuh, bebas kanser. Saya kanser survivor. I dah tak ada kanser. Okey? Jadi kita tambah lagi power supaya kawan-kawan kita yang pada tahap bertahan boleh juga menikmati kehidupan untuk bebas daripada kanser. Dan seterusnya, bahan yang keempat yang dipatented, hak cipta atau pelihara, orang lain tak ada, ialah linser. Tu dia punya praktis, tapi takut tak kena. But apa yang paling penting ialah dia tak grind ke semua juga. The best of the rest punya part itu dia ambil juga di hujungnya sahaja. Di mana? Ini dengar betul-betul. Kalau carta penyakit tadi, nombor 1 ialah sakit jantung, betul? Berita gembira untuk pesakit jantung kerana bahan daripada linser ini akan membantu masalah kardiovaskular. Tahu apa dia kardiovaskular? Saluran darah dalam tubuh manusia yang panjangnya seperti 2,5 kali lilitan bumi. Berapa ribu kilometer. It helps untuk buat bagi saluran itu semua. Kalau yang kata blok tu, wow, boleh terbuka. Okey, lagi satu, dia juga dapat membantu untuk mengurangkan tekanan darah tinggi. Why? Sebab saluran tu tak ada blok, dia tak payah pressure kuat-kuat. Tekanan jadi normal, cantik, urat saraf, saluran darah semua kenyal balik. Dia tak rupture dan di stroke. Faham? Okey, yang ketiga, yang ni paling saya suka. Sebab kalau anda tengok semua yang pakai kot hitam ni, cuba teka usia mereka, you takkan boleh tahu punya. Sebab awet muda. Ini khasiat itu tadi. Okey, dan yang terakhir, khasiat patented nucleic level yang kelima ialah strawberry putih. Awaji Jepun sahaja, pulau Awaji Jepun sahaja ada, tak ada di mana-mana lain. Antibiotik semula jadi. So kalau sakit demam, telan aja kita punya penawar ini seperti Panadol, tak payah duk ambil antibiotik yang kimia. Faham? Antibiotik semula jadi daripada strawberry putih. Nak makan? Dah makan? Pandai. Seronok cikgu malam ni, anak murid cooperate best. Okey, itu adalah bahan-bahan yang dipatent, tak ada kat lain, hanya pada kita punya Pertier 7. Okey. Okey, kenapa rusa? Bukan lembu, bukan kambing, mungkin kos lebih murah, bukan cicak yang dikok dia boleh tumbuh, kot kaki siapa dah potong boleh tumbuh balik. Kenapa tak ambil sel itu? Sebab rusa adalah haiwan yang suci, berarti bersih daripada toksik. Dia tak ada hempedu. Manusia ada hempedu tak? Dia kat mana? Ada orang ikut saya kan, ada di kepala. So kalau fokus, dia tahu hempedu dia ada di mana. Tapi kadang-kadang manusia ni punya makan, punya banyak toksik dalam badan dia, hempedu dia jadi keras macam batu, terpaksa dibuang. So jadilah dia seperti rusa yang tak punya hempedu. Tapi dia rugi sebab dia tak ada ekor. Rusa akan diberi isyarat oleh ekor dia apabila dia nak makan sesuatu yang berbahaya dan beracun. Justru tanpa hempedu, tapi dia boleh identify dan boleh kesan. Dia tak makan benda yang beracun, berbahaya, maka dia bersih. Jadi sumber kita ialah
Sumber stem cell kita ialah nanti ada jawab penantang lain pula nak kena tu. Okay, so dari rusa adalah sumber kita. Alright, so next bahan-bahan yang ada. Betul ya? Kita ada 14 bahan, tolak 5 tadi. Sekarang kita ada lagi 9. Nak cerita yang tu satu-satu sampai esok pagi. Tapi saya suka sangat dengan Fukoiden rumpai laut ini sebab ianya telah diperakukan oleh doktor-doktor di Jepun. Pakar-pakar ni dah buat kajian. Memang bahan ini mampu merenjat dan mematikan sel kanser. Saya ada satu testimoni yang dia adalah kanser tahap 4 dan kanser ganas di kepala. Sehingga ke hari ini, dia hanya masa sebelum ni konsum pada 6. Kanser itu tidak merebak seperti yang doktor predik akan pergi ke tulang belakang. Hanya di situ dan dia bertahan. Okey, itu telah terbukti Fukoiden punya kehebatan. Tambah tadi yang 5 patented, betul? Yes, perangi kanser habis-habisan. So, anda selalu dengar pasal khasiat 100 biji apple? Kan, itu pun ada, tapi saya suka yang ni, marine collagen. Why? Sebab collagen menentukan, dia jadi ibarat jala yang pegang kulit you. So, sebab tu toing-toing dan tekan. Yes, we have that. So, lagi dan lain-lain, anda boleh tanya leader yang lain. Malam ni korek habis-habis ilmu mereka. Boleh? Okay. So, dalam keistimewaan penawar ini tadi, kita tengok carta. Why do you need supplement? Yes. Why do you really need this supplement? Tadi kita tengok punca-punca penyakit ini adalah sebab pemakanan yang tidak bagus, pencemaran, betul? Yes. So that's why kita sangat perlu kepada benda yang perlu diganti dan perlu ditambah. Apa yang kita makan tu tak cukup sebenarnya, dan hakikatnya kita semakin tua, betul? That's why we need the supply masuk sel baru dengan khasiat yang hebat tadi. Bila kita mula amalkan penawar ini dengan stem cell dan bahan-bahan lain yang hebat itu, gula turun, dan tekanan darah tinggi turun, kolesterol you pun turun. Ini terbukti. Sebab tu cuba tengok muka leader ni semua glowing gitu. Sehat. Okay, so apa yang stem cell ini boleh buat? 3 juga. Dia repair, membaik pulih sel yang lemah, dia menggantikan sel-sel yang mati, dan dia juga memperkuatkan sel-sel yang lemah. Sekali makan 3 senjata api. So, cepat kesan dia. Jangan kata, pasal apa cepat sangat kesan, ada steroid ke? Minta maaf, kita ada KKM. Jadi kita sangat selamat dan bersih. Alright, last but not least, kita tengok carta penyakit pembunuh paling utama. Tahu apa ramai yang mati akibat sakit jantung? 393 juta penduduk dunia mati sakit jantung. Kalau kata tak ada orang nak pergi tolong, memang you are berbohong sah. Yes. So, saya nak cakap, kita dah dapat ilmu, kita dah tahu benda ni sangat bagus dengan teknologinya, dengan persijilannya. So, it's your tanggungjawab untuk pergi berkongsi. Jika anda tak pergi berkongsi, anda lah orang yang paling berdosa. Sebab you tahu benda baik, you tak sebarkan pada mereka. Pergi habang cerita sikit-sikit tak boleh. Hapai semua ni. Baru you cerita-cerita kat dia, macam tu ke? Tak kerti cerita, ajak main sini. Itu yang dikatakan perkongsian peluang, kan? Dan product knowledge. Boleh? Boleh. Alright. So, setakat itu sahaja. Nanti kalau ada masa dan peluang, insyaAllah. Tapi sebelum tu, minta ampun, minta maaf. Yang tuduh you are berdosa. Rasa kan? Dan lagi satu, pukulan paling hebat. Kalau saya ke you, duduk boleh di depan ni mengajar anda. Anda apa? Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.